Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kepada semua pelajar-pelajar SMK Paya Besar. Kita tengok hari ni untuk tajuk untuk PDPR online Tasawuf Islam tingkat tempat. Kita akan tengok beberapa tajuk hari ni. Satu tajuk hari ni kita akan bincang bersama. Kita dah belajar tajuk pertama dan tajuk kedua. Pada hari ini kita akan lihat tajuk yang ketiga lah. Okay. Tajuk yang ketiga iaitu ibadah, pelajaran 3, ibadah menurut Islam. Okey, dalam ibadah menurut Islam ni adalah merupakan salah tajuk yang ketiga dalam tasawuf Islam tingkat tempat, KSSM. Jadi antara standard pembelajaran yang ada ialah untuk kita nak tahu, menyatakan konsep ibadah menurut hukum syarak, menjelaskan amalan yang berkaitan ibadah dalam Islam, menilai kepentingan melaksanakan ibadah yang menepati tuntutan hukum syarak, mencadangkan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi memenuhi tuntutan hukum syarak. Bila sebut tentang ibadah, kita tak boleh lagi lah, sebab kita ni orang Islam, dia ada kewajipan, iaitu kita kena melaksanakan ibadah. Ibadah tu wajib dilaksanakan, barulah kita lengkaplah kita sebagai penganut kepada ajaran Islam itu sendiri. Okey, konsep ibadah dalam Islam. Ibadah bermaksud, apa maksud ibadah? Ibadah bermaksud pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perbuatan, melalui perkataan dan pengakuannya. Hati yang ikhlas semata-mata kepadanya, yang melandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu jelaslah di dalam apabila kita berbincang, bila kita memahami konsep ibadah Islam itu bermakna pengabdian lah. Okey, pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perbuatan, perkataan, min fa'lin wa fa'lin min fa'lin wa qawlin wa fi'lin, okey, wa taqrir. Okey, ketiga konsep ni lah. Bila kita mengaku kita sebagai orang Islam melaksanakan ibadah, kita kena pengabdian diri kita kepada bersama dari segi perbuatan kita, perkataan kita, pengakuan kita kerana Allah SWT, ikhlas kerana Allah SWT. Berdasarkan hujah atau dalil yang dinyatakan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Wama ni maksudnya tidak sekali-kali. Allah tidak sekali-kali ciptakan jin dan manusia melainkan untuk supaya mereka menyembahku. Ku itu siapa? Allah. Menyembah Allah. Sebab ini adalah firman Allah, makna kembalilah kepada Allah. Okey. Seterusnya, konsep ibadah. Konsep ibadah dapat kalau kita lihat dalam buku teks tasawuf Islam kita ini, dijelaskan tentang konsep ibadah dibagikan konsep ibadah kepada 4. Pertama, keikhlasan menjadi asas penerima ibadah di sisi Allah. Allah nak menerima ibadah seorang itu mestilah bergantung kepada keikhlasan. Ikhlas tak ada kita melaksanakan ibadah. Kalau sekadar-kadar nak tunjuk ke orang, tak jadilah ibadah kita itu. Okey. Yang kedua ialah kewajipan menuruti perintah disyariatkan dan tidak mengada-ngadakan ibadah. Kita ikut tu, kita laksanakan sebagaimana ibadah yang telah ditetapkan. Kita merasakan kebertanggungjawaban untuk laksanakan kewajipan. Kita laksanakan atas nama kewajipan dan kita akur dengan perintah yang telah disyariatkan. Dan kita tidak mengada-ngadakan sendiri ibadah tu. Ibadah dah ditentang oleh Allah, dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah
tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Konsep ibadah yang ketiga ialah apa tujuan? Sebagaimana ayat tadi lah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk melainkan untuk beribadah kepadaku. Manusia dicipta, kita manusia dicipta oleh Allah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Okey, dan yang keempat ialah ibadah melibatkan segala kegiatan manusia dari segi rohani dan jasmani. Okey. Ibadah ni melibatkan segala kegiatan manusia. Kita manusia dari segi rohani atau jasmani. Kita sama ada dalam bentuk lahiriah kita yang kita laksanakan ibadah tu dan juga seterusnya ialah dari segi jasmani. Okey. Nilai penghayatan. Dalam kita nak perhatikan dalam buku teknik nyatakan juga tentang nilai penghayatan. Hubungan akidah dan ibadah sangat erat. Akidah merupakan ikatan hati dan perasaan manusia kepada Allah SWT. Ibadah merupakan gerak langkah manusia bagi meneguhkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dikatakan ibadah merupakan adalah hubungan antara Allah dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Okey, jelaslah itu bahawa akidah dan ibadah adalah seiringan dan mesti tak boleh lagi. Bila orang tu yakin kepada Allah, pastinya dia akan melaksanakan ibadah. Dia yakin dengan perintah Allah. Bila yakin dengan Allah, maknanya yakin dengan Rasulullah, maka dia akan laksanakan ibadah. Ibadah merupakan merupakan satu petanda kepada akidah, merupakan satu ikatan hati dan perasaan manusia kepada Allah. Bermakna akidah dengan dieratkan dengan ibadah yang dilaksanakan, itu menunjukkan akidah yang ada itu menyebabkan orang itu melakukan ibadah dengan hanya kepada Allah. Perasaan manusia kepada Allah itu, keikhlasan yang dilaksanakan itu kerana Allah SWT. Okey, itu dalam ini dah nyatakan ada ini adalah perkara yang boleh anda laksanakan boleh laksanakanlah, anda boleh buat kalau anda berkesempatan. Bincanglah dengan bentuklah kumpulan tujuan bentangkan dan seterusnya. Kalau kita sempat, kita akan bentangkanlah, insyaAllah. Okey, seterusnya sedikit lagi, kita masih 10 minit jadi ni, kita akan sambung lagi pada masa ke part kedua nanti ataupun bahagian kedua. Okey, pembahagian ibadah kita ambil dulu permulaan ibadah. Pembahagian ibadah ni bolehlah dibahagikan kepada dua. Satu dipanggil ibadah khusus dan satu lagi dipanggil ibadah sumum. Ibadah khusus dengan ibadah umum. Okey, apa dia maksud ibadah khusus? Ibadah terbagi pada dua. Ibadah pertama, kita kena ingat, ibadah ni yang kita laksanakan ni, yang kita tahu bila sebut ibadah je kita ingat sembahyang, puasa, zakat kan, itu ibadah. Betul lah, itu ibadah, tapi dia ada pengertian dia. Setiap itu ada pembahagian dia. Ibadah khusus ialah, okey, kita apa lihat sebenarnya. Ibadah khusus ialah semua amalan khusus yang disyariatkan Allah SWT, sama ada fardu atau sunat. Itu ibadah khusus. Manakala ibadah umum, semua amalan kebaikan yang disyariatkan Allah SWT bagi menghubungkan manusia dengan semua masyarakat demi kebaikan dan keharmonian hidup bersama. Maknanya ibadah umum ni ialah segala kebaikan yang disyariatkan Allah. Apa benda yang kita melibatkan manusia, melibatkan masyarakat, melibatkan hubungan antara hablum minan nas yang membawa kepada keharmonian hidup bersama, maka itu dikatakan umum. Tapi ibadah umum ni jelasnya kalau kita buat tu kerana Allah, maka perbuatan yang kita laksanakan itu akan dikira sebagai ibadah. Okey, ibadah khusus ni memang khusus kita buat. Nanti kita akan lihat contoh ibadah khusus apa dia, ibadah umum apa dia. Kita berhenti dulu seketika, nanti kita sambung ke bahagian kedua sekejap lagi.